Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Bertemu kembali kita dalam satu lagi video berkenaan DeFi. Alright, so lately saya banyak buat video tentang DeFi sebab saya rasa DeFi ni adalah antara use case kripto yang kurang orang nak explore. Sebab ramai fikir benda ni complicated dan sebagainya. So saya nak mempermudahkan pemahaman DeFi untuk tuan-tuan puan-puan. So hari ni saya nak review sedikit lah tentang satu platform DeFi yang bakal dilancarkan di blockchain Aptos. So untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, blockchain Aptos ni masih dalam peringkat testnet dan belum dilancarkan. Dan tokenomics dia pun belum dikeluarkan buat masa sekarang, tetapi ada ura-ura yang mengatakan Aptos ni akan launch by quarter 4 this year lah. So mungkin by December diorang patut launch lah. Sebab apa? Sebab usually market agak positif pada bulan Oktober, November dan juga December. So maybe Aptos boleh ambil peluang ni untuk lancarkan blockchain mereka. So bila blockchain mereka dilancarkan, of course apps ataupun dApps yang sedang dibina atas testnet ni akan berada di mainnet juga. Okay, so Houston Swap ni adalah antara DeFi app ataupun DEX, Decentralized Exchange, yang saya rasa sangat-sangat berpotensi untuk dia dapatkan banyak liquidity di dalam blockchain Aptos nanti. Sebab apa? Sebab usually kalau mana-mana blockchain diorang buat pelancaran, usually antara use case ataupun app yang akan berkembang pesat dulu ataupun meroket dulu adalah DEX. So DEX token usually akan naik dululah. So Houston Swap ni mereka memposisikan diri mereka sebagai decentralized exchange dan juga DeFi app. Alright, so that's why saya nampak kalau Aptos dah lancar nanti, then Houston Swap adalah antara dApp yang saya akan perhatikan secara khusus. Alright, so saya nak cerita apa bezanya Houston Swap ni. Apa diorang punya unique features yang saya rasa sangat-sangat bagus dan boleh kita explore. Alright, so first saya nak tunjuk dululah. Okay, so apa mereka punya, sebelum kita nak ceritalah tentang diorang punya unique selling point ke, unique feature dan sebagainya, saya nak tuan-tuan puan-puan pergi balik dekat video yang saya pernah buat dulu tentang DeFi untuk pemula. Sebab kalau nak fahamkan tentang Houston Swap ni, tuan-tuan puan-puan kena ada basic DeFi knowledge. So boleh tengok video tu dah cukup untuk memberikan pemahaman asas tentang DeFi. Lepas tu boleh sambung tengok video ni. Okay, so first thing first adalah saya nak bagi penafian dulu. Okay, so DeFi ni adalah antara aktiviti pelaburan yang sangat berisiko tinggi. So memang platform saya tidak bertanggungjawab lah terhadap pelaburan tuan-tuan puan-puan, dan tuan-tuan puan-puan kena always make sure guna duit yang tuan-tuan puan-puan sanggup hilang. Alright, sebab tuan-tuan puan-puan kalau hilang duit yang kira duit yang tidak diletakkan sebagai sesuatu keutamaan, at least tak rasa sakit hati sangat. Dan kalau tiba-tiba dapat profit banyak, alhamdulillah. Alright, so always remember DeFi ni antara benda yang boleh dieksploitasi adalah smart contract dan juga mungkin berlaku kehilangan value on your token disebabkan impermanent loss. Alright, so tu penafian kita dah settle. Kita terus pergi. First thing first adalah konsep. Alright, so bila saya sebut LP lepas ni tuan-tuan puan-puan, automatic maksud dia adalah liquidity provider. So sebab nak sebut liquidity provider panjang, mungkin tuan-tuan puan-puan dah tahu TP tu take profit kan. No, LP adalah liquidity provider, maksudnya kita provide liquidity and kita akan dapat reward dalam bentuk fees. So secara tradisional ataupun secara konsep awal liquidity provider ni adalah di mana LP dia akan letakkanlah kripto. Contoh dalam kes ni Ethereum dengan USDC. So dia letak pairing kripto ni dekat pool tu. So orang akan buat trading dekat pool tu, and LP ni akan dapat fees lah. Okay, sebagai reward. Okay, so fees ni dia akan bahagikan kepada semua orang. So let's say platform tu dah collect total fees tu, and then dia akan bahagikan kepada semua user yang menjadi LP. Alright, and dia akan bahagikan tak kira harga token tu. So maksudnya dari $0 sampailah ke infinity. Maksudnya sampai berapa banyak pun tak kisah, tetapi tuan-tuan puan-puan akan dapat reward. Okay, so pendapatan fees sebagai liquidity provider ni
ni actually tak banyak. So bila mula-mula tahun 2020 dia buat DeFi, memang waktu tu tengah hype dan sebagainya, memang akan dapat fees yang banyak. Tetapi on the long run, ramai yang nampak bila tak ada satu julat harga, alright, bila dia letak dari kosong ke infinity, memang kita tak akan dapat banyak reward in terms of fees dia sebagai LP. Sebab apa? Sebab in the long run, harga token tu dia dah tak turun atau naik secara ketara, ataupun kita panggil volatility dia semakin berkurangan. So ini adalah masalah yang orang mula nampak selepas 2 tahun DeFi. Sebab DeFi start tahun 2020, so lepas tahun 2 ramai yang nampak bila dah ada banyak protokol DeFi dan sebagainya, in the long run dia orang nampak okay, sebagai liquidity provider kita tak dapat banyak fees. Alright, so apa solution dia and macam mana Houston Swap letakkan platform mereka di position as a solution provider. Alright, so next saya nak cerita tentang kenapa Houston Swap ni. So Houston Swap ni saya tulis CL, maksudnya adalah concentrated liquidity. Next slide saya akan cerita secara khusus apa ke benda concentrated liquidity ni. Alright, so concentrated liquidity ni just secara umum lah, dia adalah konsep baru. Ni Uniswap version 3 rasanya tahun lepas dia orang buat version 3 ni, dia orang memperkenalkan concentrated liquidity sebab dia orang tahu kalau harga dia tak ada julat harga tertentu, ramai yang tak berminat nak provide liquidity pun. So dia mula letakkan certain range harga. So let's say kita boleh pilih kita akan ada pilihan lah, option untuk letakkan liquidity kita bila price range tu pergi dekat harga mana. So let's say kita kata dari 10 ke 20 ni kita nak letak liquidity lah. Alright, so dia boleh bagi certain pilihan. So let's say 10 ke 20 you letak liquidity ni, you dapat this percentage. And then maybe 20 ke 30 you letak liquidity, you akan dapat this percentage. So user ni dah ada pilihan. Okay, tetapi dia ada juga kelemahan which is saya akan terangkan dekat slide seterusnya lah. Alright, so bila concentrated liquidity ni dimula diperkenalkan oleh Uniswap, ramai rasa perlu ada inovasi dan features baru untuk support konsep concentrated liquidity ni lah. Alright, so Houston Swap ni dia claim dia adalah DEX pertama yang gabungkan concentrated liquidity ni dengan function borrowing dan liquidity management. Dia buat benda ni untuk mengurangkan IL ataupun impermanent loss. Alright, so lepas ni kalau saya sebut IL, tuan-tuan puan dah boleh letak lah, register dekat otak masing-masing. IL bermaksud impermanent loss. Alright, so and lagi satu unique point yang Houston Swap ada, dia dibina atas Aptos. So ramai rasa okay, apa yang hebat sangat bila buat atas Aptos. Okay, so Aptos ni dia adalah platform layer 1 blockchain, samalah macam Solana, Ethereum semua ni, tetapi yang memberikan Aptos satu posisi yang sangat strong ni adalah dia berjaya dapatkan backing lebih daripada 350 juta USD daripada pelabur-pelabur terkemuka. Alright, kita ceritalah tentang Binance Lab lah kan. So dia punya funding memang banyak and VC backing dia memang strong, and dia boleh raise this much of money ketika bear market. So maksudnya VC memang letakkan keyakinan yang sangat tinggi dekat blockchain Aptos. Alright, so ini adalah bagi saya sesuatu yang sangat unik sebab hype untuk Aptos tu memang tinggi sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Alright, semua tengah tunggu bila dia nak launch, and bila dah Aptos ni dah launch nanti, of course first thing first orang akan nak tengok adalah macam mana diorang nak gandakan diorang punya profit melalui DeFi. So bila Houston Swap dah launch juga pada waktu yang sama, memang ini memberikan satu advantage kepada Houston Swap secara tidak langsung. Alright, so now kita pergi dekat konsep concentrated liquidity ataupun CL lah, kita cerita CL, okay, ataupun ada yang panggil concentrated liquidity market maker. Sebelum ni adalah automated market maker, AMM. Sekarang ni konsep CLMM. Okay, so concentrated liquidity ni adalah liquidity mengikut julat harga. Dia akan ada price range, and lagi so based on that price range, orang akan lagi incentivize, lagi berminat untuk provide liquidity. So bila lagi ramai orang yang provide liquidity and banyak trading yang berlaku, of course revenue fee tu akan meningkat. Itu adalah advantage dia. So ramai tengok okay, so bila dah ada julat harga ni, kita provide lah liquidity
liquidity, and based on that ramai nampak trader pun berminat untuk mengekalkan harga tu dekat certain range tu, so that semua orang win-win position. Alright, tetapi di sebalik win-win position ni dia ada risiko di mana ada yang nampak bila mereka provide liquidity based on price range, risiko untuk kena impermanent loss pun agak tinggi juga. That means higher fees, higher IL. Alright, so untuk mengelakkan daripada kena IL ni, mereka kena sentiasa tukar liquidity range dari semasa ke semasa. Maksudnya dia tak boleh letak hari ni, lepas beberapa bulan tengok, tak boleh. Dia kena sentiasa adjust dia punya price range dia. So ada yang pendapat leceh lah kalau nak sentiasa adjust price range dia, tetapi terpaksa buat untuk tak kena ataupun untuk minimizekan IL. Alright, so kalau tengok dekat gambar ni, gambar rajah ni, so dia based on Uniswap lah, Uniswap version 3. Bila dia buat concentrated liquidity, in terms of position, ramai yang profit. Alright, nampak sini 53.5% buat untung. Tetapi daripada 53.5 ni, bila dah tolak impermanent loss dan sebagainya, mereka dapati hanya 48% wallet yang untung. Alright, so mereka nampak walaupun nak buat untung ni lagi bagus, tetapi risiko dia pun dah jadi semakin tinggi. So which is why Houston Swap bila dia nak buat dia punya concentrated liquidity market maker, dia perlu gabungkan certain features untuk mengurangkan impermanent loss. Sebab dalam DeFi, impermanent loss ni adalah musuh kita. Okay, so that's why usually kita selalu nak elakkan atau nak kurangkan impermanent loss. Alright, so kita nak tengok apa features dia. Dia kata ada 4 kan. So first features dia adalah automated liquidity management. So dalam Houston Swap ni, mereka mengamalkan konsep flash liquidity provider. Flash LP ni saya pun kena selalu buat juga, sebab saya takkan letakkan position saya sebagai liquidity provider untuk jangka masa yang lama. Selalu saya akan tukar. Tetapi bila dia guna automated liquidity management ni, algoritma dia akan buat auto check dan juga dia akan rebalance balik position setiap 15 minit. Alright, sebab bila dia dapat rebalance position setiap 15 minit, dia dapat kurangkan impermanent loss lah. Sebab kalau dia biar je, then akan kena impermanent loss and then akan jadi agak susah nak adjust. Alright, so benda ni dia ada algoritma untuk buat auto rebalancing. So dia ada bagi 2 option. Alright, satu adalah IL ni maksudnya impermanent loss lah, based liquidity algorithm, which is saya rasa ini adalah algoritma yang tradisional sekarang ni, yang banyak DeFi tengah pakai. So yang ni sesuai untuk pairing stablecoin. Sebab apa? Sebab stablecoin harga dia tak fluctuate banyak, apa pun dia akan remain dalam harga $1. So untuk algoritma ni, tuan-tuan puan-puan boleh guna pairing stablecoin lah. And untuk kegunaan ataupun penggunaan kripto yang umum, kripto yang biasa-biasa ni yang bukan stablecoin, dia cadangkan guna price volatility algorithm, yang mana dia akan buat rebalancing bila berlaku perubahan harga secara mendadak. So ini adalah antara konsep yang tak ada dekat Uniswap, tapi Houston Swap perkenalkan lah. Okay, so yang kedua adalah ini dia akan gunakan yield farming. Delta hedging ni dia adalah satu strategi di mana kita buat perlindungan dekat terhadap sesebuah price action. So certain orang ni dia akan buka long position dan dia akan buka short position pada waktu yang serentak. Ini yang dekat trading lah. So that dia kadang-kadang dia tak tahu harga nak naik atas ke nak naik bawah. So dia akan buka position untuk dua-dua belah, so that dia dapat kurangkan dia punya loss. Okay, so sama juga untuk ni dalam yield farming pun ada yang boleh digunakan konsep delta hedging ni. Cumanya diorang akan guna bot. So Houston Swap akan guna bot untuk auto delta hedge LP dan juga untuk auto adjust position. Alright, so apa yang berlaku adalah liquidity provider dia boleh pinjam token dari certain pool untuk rebalance position. Ini option lah. Kalau ada yang nak buat benda ni boleh buat. Sebab apa? Sebab
sebab ini untuk memberikan pulangan yang lebih stabil. Okay, so nanti bila dah launch nanti dia akan adalah features macam ni. So kalau nampak dekat sini bolehlah pinjam asset ni, tapi dia adalah borrowing in leverage. Alright, so yang ni maksudnya kalau borrowing in leverage, tuan-tuan puan-puan kena berhati-hati, sebab kalau silap mungkin akan kena liquidated. Dan dekat sini pun dia ada option berapa banyak percentage of protection yang tuan-tuan puan-puan nak guna untuk your capital lah. So yang ni boleh pilih. Okay, so benda ni sebenarnya dekat platform lain so far tak ada. So far saya tak jumpa yang ada features ni lah. Okay, and then yang ketiga adalah liquidity reward. Okay, so liquidity untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, mana-mana DeFi, masalah utama mereka adalah untuk mengekalkan liquidity. Sebab apa? Protokol DeFi ni banyak. Contohlah, dekat Ethereum dah ada beratus, and then dekat Binance ada beratus. Setiap blockchain ada protokol DeFi, kalau tak puluh pun beratus. So competition tu sangat tinggi. So diorang compete untuk apa? Untuk dapatkan liquidity. So liquidity ni kita pegang tuan-tuan puan-puan. Kita ada kuasa nak letakkan liquidity ni dekat platform yang mana, dan kita ada kuasa untuk setia dekat mana-mana platform. So that's why konsep dia adalah sesebuah harga lah token, especially DeFi token ni, dia sangat bergantung kepada liquidity. So lagi banyak liquidity dekat protokol tersebut, slippage fee dia lagi kurang. That's why kadang-kadang bila kita main DeFi, kita tengok tinggi lah slippage fee dia, sampai 10%, sampai 12% kan. Tetapi kalau kita tengok DeFi protokol yang dah establish lama, slippage fee dia tak banyak pun, 1%, 2% pun kita dah boleh buat swapping. Alright, so that's why diorang kena dapatkan banyak liquidity untuk kurangkan slippage fee. Alright, so macam mana diorang nak kekalkan liquidity, nak bagi orang setia dekat platform, adalah dengan memberikan reward. So reward yang mereka akan tawarkan adalah dalam bentuk token lah. Alright, token tu boleh jadi dari sudut DEX token, project token, ataupun partner token lah, sebab mereka pun aktif cari partnership. So of course dia akan partner dengan crypto player yang lain, and of course crypto player lain tu pun akan ada token, and dia boleh bagi token sebagai reward. So bila dia bagi reward macam ni, orang akan lebih senang, lebih excited untuk stay dekat protokol tersebut. Alright, so ini adalah liquidity reward konsep yang mereka akan bagi jugalah. Okay, and then last kali adalah mereka bagi satu diagram ni untuk kita fahamkan strategi dia. Alright, sebab strategi DeFi ni sangat kompleks tuan-tuan dan puan. Alright, certain platform dia tak share strategi, dia letak platform pandai-pandai lah korang fikir nak guna strategi apa. So selalunya yang memang genius dia boleh fikirlah strategi, tetapi itu memerlukan masa dan resources yang sangat banyak. Okay, so untuk Houston Swap ni mereka dah letak pilihan. Dia bagi pilihan nak jenis mild, moderate atau agresif. Macam pilih makanan pula dekat Nando's kan. So mild, moderate atau agresif. And yang first kali dia kata user kadang-kadang tak perlu fikir banyak nak buat pairing apa semua, just deposit USDC. So maksudnya dia minimumkan effort untuk masuk DeFi. Sebab selalunya effort untuk masuk DeFi ni, Allahu Akbar, memang kadang-kadang kita kena swap token lah, lepas kita kena pindah dari exchange masuk ke wallet, dan dari wallet kena swap token tu ke token lain, lepas tu kena pairing dia kan. Setiap kali nak pairing kena approve transaction, banyak proses dia, and ramai yang rasa leceh, that's why orang tak nak buat DeFi. Alright, so Houston Swap dia memang minimumkan effort dia hanya kata just deposit, let's say USDC, and based on that pilih vault mana yang tuan-tuan puan-puan nak jenis yang kurang risiko ataupun yang sangat berisiko. So pilihlah high risk, high reward, low risk, low reward. Okay, so based on that dia dah ada automated strategi untuk memberikan pulangan dekat kita lah. So this strategi dia memang menekankan pengurusan risiko, dan juga dia akan analysekan risk, and tuan-tuan puan-puan boleh tengok apa risiko untuk setiap vault. Alright, and lagi satu benda yang menarik, mereka kata mereka ada bot untuk buat stop loss. So benda ni sangat penting, stop loss. So mereka letakkan juga stop loss sebagai sebahagian
strategi mereka. Alright, so that's why saya tengok ini adalah bagi saya lah 4 features ni, kalau bila dia dah launch and dia memang dapat implement 4 strategi ni, then platform ni boleh meletup dekat Aptos. Alright, so this is the features yang saya nak share lah. And lagi satu, of course, token. So ramai mungkin tanya-tanya, apa token, nama token dia? Nama dia adalah Houston, dan nama pun Houston Swap. So Houston. Alright, so Houston ni antara benda yang dia share juga adalah token ni ada utility. Okay, dia bukan setakat kita nak trading, kita boleh lock Houston ni untuk dapatkan VE Houston. Alright, ni maybe dia mengamalkan konsep liquidity staking lah. Okay, so liquid staking. Okay, so bila dapat VE Houston ni, dia guna sebagai governance token untuk tentukan pengagihan token di setiap vault. Alright, so kalau governance token ni boleh ada kuasa untuk voting lah berdasarkan siapa yang pegang majority token ni. Alright, so untuk pengagihan token di setiap vault semua ni, dia bagi kuasa lah untuk pengguna tentukan. Dan yang kedua adalah kalau ada VE Houston ni, mungkin dia kalau ada certain amount yang tertentu, kita boleh jadikan sebagai tiket untuk explore strategi DeFi yang eksklusif. Alright, sebab yang dia share tadi tu mungkin itu adalah umum. So kalau nak explore strategi yang eksklusif, kena ada VE Houston yang secara tidak langsung sebagai tiket nak masuk lah untuk akses strategi tu. Dan yang ketiga adalah VE Houston ni boleh guna untuk unlock certain vault yang memberikan pinjaman kripto dengan faedah yang rendah lah. So kalau ada yang nak buat pinjaman dalam bentuk kripto ni, nak buat borrowing, kalau ada VE Houston, dia boleh offer certain vault yang bagi percentage yang rendah. So ini pun adalah bagi saya antara benda yang menarik dari sudut utility token Houston ni. Alright, and then kalau kita tengok ni yang last kali adalah investors dan juga partner. So Houston Swap ni dia ada investor lah, macam Sky Vision Capital, NZ Research and Double Peak. So ini semua mungkin VC dan juga research company. So diorang invest dekat platform ni, and then untuk dia memperkembangkan ataupun memperkenalkan dia punya platform, dia buat partnership dengan all this Aptos, Aptos Media dan juga Aptos punya community lah, macam Aptos News, Aptos World, Mover. Yang ni semua ni adalah bagi saya platform-platform yang bertindak sebagai media untuk Aptos, media dan juga macam boleh jadi sebagai research arm untuk Aptos. So dia dapat partner dengan semua ni. That means bila app ni akan launch nanti, dia akan dapat generate hype yang sangat kuat lah, sebab Aptos News, Aptos Bull, semua ni adalah partner-partner yang strong di dalam ekosistem Aptos. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi dekat Twitter, hari-hari diorang duduk promote tentang Aptos. So sekarang ni saya nak tunjukkan dekat website lah. Alright, so kalau kita tengok website dia, bab launch app ni memang kita tak boleh klik. Sebab apa? Sebab yelah, Aptos pun belum launch lagi. So of course Houston Swap pun dia tak launch lagi lah. Once dia dah launch nanti, insyaAllah kita boleh klik bahagian yang launch app ni. Okay, so ini dia bagi tahu lah apa dia punya feature. So tadi saya dah bagi tahu dah dekat yang slide tu, tuan-tuan puan-puan, basically itulah apa yang dia cerita dekat sini. Alright, so dia punya goal adalah untuk maximizekan profit dan kurangkan impermanent loss. Okay, so ini features dia lah. Tadi kita cerita tentang rebalancing melalui automated liquidity management, and then dia punya yield farming ni, dia buat leverage yield farming. So ini antara features yang ditawarkan. And then roadmap, roadmap pun kalau kita tengok sekarang ni fasa Q3 dan juga Q4 lah. Alright, so Q4 ni dia akan start deploy dia punya concentrated liquidity DEX. DEX ni akan ada dekat mainnet lah. So maksudnya even Houston Swap pun mereka berpandangan
Aptos akan buat mainnet dia by this year, by Q4 this year. Alright, so bila Aptos dah lancar, yang ni pun dia akan lancar juga. And then Q1 2023 baru dia akan buat yang konsep lending dan juga borrowing protocol lah. Alright, and then Q2 2023 waktu tu dia akan launch Auto Delta H LP position. So dia punya features ni dia akan buat by stages. So first thing first, dia kena buat DEX dulu. Lepas DEX dia akan buat yang borrowing dan juga lending protocol, and then baru dia akan buat yang Auto Delta H ni. Alright, so maksudnya first thing first yang kita akan tengok nanti bila dia launch adalah DEX. Lepas tu barulah features-features yang lain. Alright, so lagi satu, kalau tuan-tuan puan-puan nak follow diorang, boleh follow dekat social media. Diorang ada Twitter, Telegram dan juga Discord. Link Twitter, Telegram dan juga Discord saya akan letak dekat bahagian description. Tuan-tuan puan-puan boleh follow diorang and masuk and tengok community Houston Swap ni. Okay, so kalau kita tengok dia punya Gitbook, okay, so ni dia punya light paper lah. Okay, kalau klik documentation ni, dia akan buka light paper dia dalam bentuk Gitbook. Okay, so dekat sini boleh tengok background diorang, pasal Aptos, and then pasal concentrated liquidity model. Saya dah simplify kan lah. Ini memang detail lah dia bagi. Okay, and apa masalah yang diorang nak settlekan, which is higher impermanent loss, and then ni dia punya calculation lah untuk dapatkan price range, dan and then hedging tools. Okay, so masalah yang dia nak selesaikan 3. Satu adalah impermanent loss yang tinggi, and then calculation untuk dapatkan julat harga, and then hedging tools. So 3 benda ni dia rasa kebanyakan DEX tak ada, and dia nak settlekan melalui yang 4 solution yang saya share tadilah. Okay, so ni tuan-tuan puan-puan boleh baca sendiri dia punya light paper. Okay, so kali ni saya nak share sikit lah pasal Aptos. Okay, so Aptos belum dilancarkan, tetapi based on apa yang Quantum Network ni share, Aptos time for finality adalah less than 1 second. Ni yang saya nak tengok nanti bila dia dah launch. Alright, so less than 1 second dia boleh finalisekan transaction tu, and dia boleh handle 160,000 transaction per second. Alright, so memang lagi tinggi daripada Solana lah. So kalau benda ni betul-betul jadi, memang dia boleh jadi Solana killer. Alright, boleh jadi Solana killer. Alright, and even dia tunjuklah dia positionkan diri dia lebih bagus daripada Avalanche, ICP dan juga Phantom. Alright, so kalau dia boleh bagi finality yang rendah dengan TPS yang tinggi, memang platform Aptos ni boleh meroket. So bila Houston Swap positionkan diri mereka dekat platform Aptos, of course Houston Swap pun akan meroket secara tidak langsung. Okay, so okay, ini automated strategy bot tadi saya dah share. Ini adalah Twitter Houston Swap. Semua partnership, every news mereka akan update dekat sini lah. Alright, so kalau tengok mereka ada partnership dengan Aptos DAO. Ini adalah community. Alright, so dia memang bijak dalam engage dengan community dekat Aptos, sebab community dekat Aptos ni sangat aktif dan sangat berkembang pesat. Alright, and then siapa lagi? Dia partnership dengan Aptos News, and then dia partnership dengan Aptos World. Almost every day ataupun every week ada partnership yang dia akan umumkan. Ni Martian Wallet, dia integrate dengan Martian Wallet. So kalau tuan-tuan puan-puan follow Twitter saya ada mint NFT menggunakan Martian Wallet, NFT Aptos lah dekat testnet. Alright, so memang dia punya Twitter sangat aktif. Bukan aktif biasa-biasa in terms of announcement. Twitter dia kalau tengok announcement saja. Ni tengok investor announcement, ni Aptos Insight, ni pun community. Alright, so partnership and also investor announcement dia memang sangat-sangat padulah. Ini Aptos Bull. So kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu info tentang Aptos ataupun platform-platform ni, usually saya akan follow Aptos Bull lah. Alright, and Aptos Bull pun dah lama partner dengan Houston Swap. Alright, so ini adalah bagi saya value yang Houston Swap tawarkan, and bagi saya kalau tuan-tuan puan-puan nak explore
Aptos blockchain nanti, one of the platform yang tuan-tuan puan-puan boleh consider adalah Houston Swap. Sebab Houston Swap ni mereka boleh identify apa masalah yang ada dekat DeFi sekarang, and mereka tawarkan solution untuk di mana kita boleh kurangkan impermanent loss dan tingkatkan profit. Itu yang penting bila kita masuk dalam DeFi. Alright, so itu saja sedikit sharing dan juga review tentang Houston Swap. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.